Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Bani Amir. Kabilah ini mempunyai jumlah yang besar. Rasulullah SAW pernah menemui mereka di Mekah sebelum hijrah. Mengajak mereka masuk Islam dan berbai'ah untuk menegakkan Islam dan mempertahankannya nescaya Allah mengurniakan kemenangan. Mereka tidak bernasib baik seperti Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, di mana mereka terus menganut Islam. Pemimpin Bani Amir meminta janji pangkat dan harta benda. Apabila tidak percaya pada janji Allah dan Rasulnya, mereka menolak Islam. Apabila Islam sudah tegak dengan teguh dan kuat, kabilah Arab berduyun-duyun menganut Islam. Beberapa orang pemimpin dalam kalangan kabilah Bani Amir berjumpa dengan pemimpin utama bernama Amir bin At-Tufail. Semua kabilah Arab sudah pergi menganut Islam. Kamu bilakah lagi nak masuk Islam? Bani Amir ini satu kabilah yang sangat besar di kawasan negara Teluk. Dua kawasan itu, Badan dengan Parsi. Di mana di penghujung dakwah Nabi di Mekah, Nabi ubah strategi cari tempat nak hijrah, nak tubuhkan negara. Dengan mengambil peluang di musim haji. Kerana orang Arab masih mengerjakan haji ikut syariat Nabi Ibrahim, walaupun dia ubah jadi syirik sembah berhala, jadi punah. Haji buat. Jadi bila kumpul di situ, Nabi berjumpa dengan pemimpin kabilah yang datang mengambil haji, ajak mereka masuk Islam dan menawarkan kerajaan ditegakkan di tempat mereka. Allah menjanjikan kemenangan. Nabi berjumpa dengan Bani Amir. Bani Amir kata, kalau menang, nak lasik aku jadi apa? Limanil mulku. Siapa yang jadi pemimpin? Dia kata ke Nabi. Nabi kata, al-mulku lillah yu'tihi man yasha. Allah yang menentukan. Dia beri pada siapa yang dikehendaki, Nabi kata. Kalau macam tu tak ada guna aku ikutmu. Bani Amir. Nah, Nabi itu Bani Syaiban. Bani Syaiban ni kuat juga, besar. Nabi tawarkan kepada mereka Islam dan minta negeri mereka tempat hijrah. Allah janjikan kemenangan. Pemimpin dia tanya, apa dia Islam? Orang ni cerdik pada Bani Amir. Apa dia Islam? Lalu Nabi terang Islam. Antaranya Nabi baca ayat. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya adil dan buat baik. Menyuruh kamu supaya buat baik, supaya kamu terima pengajaran dari Allah Ta'ala. Pemimpin Syaiban kata, hadha amrun laisa bi amril ard wa innama huwa bi amrus sama'. Ini bukan urusan bumi, ini urusan langit. Urusan langit. Ini bukan seberangan. Apa yang maju ni baik. Kemudian, aku nak macam mana? Aku minta kamu kata, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu saja. Kata pemimpin Bani Amir. Idzan, hada amrun takuhul muluk. Wa yuharib al-arab wal-ajam. Ini perkara yang semua raja-raja akan lawan. Semua kerajaan akan lawan. Orang Arab, orang bukan Arab akan lawan mereka. Ajaran bawa ni baik. Aku kalau nak lawan orang Arab, aku sanggup. Nak lawan Parsi, kuasa besar dunia. Aku tak mampu. Nabi tanya, mu perang nak Parsi? Dia kata perang. Kadang-kadang kami menang, kadang-kadang kami kalah. Nabi kata tak apalah. Oleh kerana mu puak yang baik, mengaku Islam ni baik, cuma mu tak sanggup. Akan tiba masanya Islam menang. Bila siapa masa Islam menang, mari berjumpa aku, Nabi kata. Ini Bani Syaiban. Daripada Bani Syaiban ialah lahirnya pengelima Al-Musanna bin Harithah. Dia ni pernah jumpa dengan Nabi, tak Islam lagi. Zaman Sayyidina Umar dia dah Islam. Dah Islam, dia pengelima macam Khalid bin Walid. Hebat. Pengelima yang hebat, yang bertempur dengan Parsi. Dan dia mati syahid, Sa'ad bin Waqqas sambung. Baru jatuh Parsi. Ini Bani Syaiban. Jadi nasib dia tak masuk Islam lagi, awal. Masuk Islam kemudian. Aus dan Khazraj yang datang daripada Madinah,
Mereka ni dah bergaul dengan orang Yahudi. Dah dengar berita kelahiran Nabi akhir zaman. Daripada orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Orang Yahudi berkumpul di Madinah, tujuan nak tunggu Nabi akhir zaman. Kerana mereka dapati Madinah ni tempat hijrah Nabi akhir zaman. Sudah ada tanda-tanda. Dan ulama-ulama mereka bersyarah tentang Nabi akhir zaman. Dan sebab itu, Aus dan Khazraj yang datang Madinah ni mudah masuk Islam. Bila Nabi tawar, terus masuk Islam. Kemudian Nabi suruh bai'ah. Sanggup sumbang harta, sumbang jiwa raga untuk tegakkan Islam, sanggup mati bersama dengan Islam. Lalu Nabi bersedia untuk berhijrah. Kemudian dia kata ke Nabi, nanti bila menang Nabi balik Mekah pula. Nabi kata, "Dok, aku tak balik Mekah dah. Aku janji setia akan mati bersama dengan kamu." Sebab tu Nabi dikebumikan di Madinah. Bila Nabi tahu Mekah, Nabi tak balik Mekah, duduk di Madinah. Madinah pusat kerajaan Islam. Jadi bila Madinah sudah kuat kedudukannya, kabilah Arab banyak kalah. Atau rombongan sudah diri, termasuk yang Kristian, Najran, yang kita baca minggu lepas, tak masuk Islam, tapi tunduk kerajaan Islam. Lalu pemimpin Bani Amir berjumpa dengan ketua dia. Kita bila lagi, orang lain dah atau rombongan ni, nak lawan tak kau? Amir menjawab, Amir Tufail jawab, "Aku telah bersumpah supaya semua orang Arab berada di belakangku. Adakah wajah aku menjadi pengikut Muhammad di kalangan Quraisy itu?" Dia tunjuk sombong dia. Aku tak mau tunduk ke Muhammad. Quraisy, kabilah kita ni kuat. Amir bin At-Tufail dan dua orang lagi pemimpin kaumnya menyertainya untuk mengepalai rombongan datang bertemu Rasulullah SAW di Madinah. Mereka ialah Arbad bin Qais dan Jabar bin Aslam. Mengikut satu riwayat yang lain, Salma atau Sulma namanya. Amir berpakat dengan Arbad untuk membunuh Rasulullah SAW. Dengan cara bila berbual-bual dengan Rasulullah, dan di masa itulah Arbad mengambil pedang untuk membunuhnya. Ini ceritanya. Dia merancang nak bunuh Nabi. Pergi juga, tapi pergi nak bunuh Nabi. Apabila mereka menghadap Rasulullah SAW, Amir bin Tufail berkata, "Wahai Muhammad, jadikanlah aku kawanmu yang rapat." Kata Nabi, "Jadi aku kawanmu yang rapat." Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, sehinggalah engkau beriman kepada Allah yang tiada sekutu baginya," kata Nabi. Aku tak berterima menjadi kawan, sehingga beriman kepada Allah. Tak ada sekutu bagi Allah. Dia menjawab, "Adakah aku menggantimu menjadi pemimpin? Aku boleh ganti menjadi pemimpin." Dia tunjuk sombong dia. Rasulullah SAW bersabda, "Itu bukan milikku dan kaummu. Itu adalah milik Allah yang dikurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki," kata Nabi. "Itu bukan hak aku menentukan menjadi pemimpin. Allah menentukan. Siapa jadi pemimpin. Bukan hak kaummu, hak puakmu. Allah menentukan bila masanya." Dia menjawab lagi, "Kalau aku masuk Islam, maka penduduk bandar untukmu dan penduduk badui untukku." Nak bagi. Kalau aku masuk Islam, hak bandar ambil kamu, hak darat ambil aku. Sabda Rasulullah SAW, "Tidak." Nabi kata tidak. Dia bertanya lagi, "Apakah untukku kalau aku masuk Islam?" Kalau aku masuk Islam, apa untuk aku? Minta benda. Sabda Rasulullah SAW, "Untukmu apa yang diberi kepada semua orang Islam, dan diwajibkan kepadamu apa yang diwajibkan kepada semua orang Islam." Untukmu macam orang Islam lain lah. Wajib atasmu macam orang Islam lain. Kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, macam orang Islam lain. Dia menjawab dengan angkuh, "Kalau begitu aku akan datang semula dengan bala tentera berkuda dan berjalan kaki yang ramai untuk memerangimu." Sedap. Aku mari dengan bala tentera untuk serang. Yang mari tu berani dah tu. Sabda Rasulullah SAW, "Allah Azza wa Jal menghalangmu," Nabi kata. Allah Ta'ala tak izin. Marilah, Allah Ta'ala tak izin. Adapun tangan rakannya yang ditugaskan untuk membunuh Rasulullah SAW ditahan oleh Allah sehingga dia tidak berupaya mengangkat pedangnya. Hak yang ditugas untuk bunuh Nabi tu, tak boleh nak angkat pedang. Tuhan jadikan tangan dia tak nak angkat pedang. Jadi kaku lah.
Tak kau. Tak nak dah apa. Tiba-tiba datang seorang sahabat bernama Usaid bin Hudair, menepuk kepala kedua-dua musuh itu dengan menengking, wahai dua ekor monyet, sila keluar. Sahabat Nabi. Usaid bin Hudair, ada lagi orang ni. Pegang ni kepala dua orang ni, hogoh-hogoh. Hei, ke? Ke? Keluar pun. Terus dia keluar. Amir bertanya, siapa kamu? Mu siapa dia? Usaid menjawab, aku Usaid bin Hudair. Aku Usaid bin Hudair, rakyat nama. Amir bertanya, ayahmu Hudair bin Samak? Dia kena ayah. Hudair bin Samak? Usaid menjawab, ya. Amir berkata, ayahmu lebih baik daripadamu. Ayah lebih baik daripadamu. Usaid menjawab, aku lebih baik daripadamu dan ayahku kerana kamu, ayahku kafir musyrik. Ayahku mati kafir. Mu kafir macam ayahku juga. Aku lebih baik, kata pada Usaid. Setelah mereka meninggalkan majlis Nabi SAW, Amir bertanya pada kawannya Arbad, mengapa kamu tidak membunuhnya? Pasal apa mu tak bunuh tadi? Tanya dia. Arbad menjawab, tangan aku tidak berupaya untuk diangkat. Dan hatiku cenderung untuk membunuhmu. Jadi Tuhan jadi ke aku nak bunuhmu pula. Jadi gitu. Nak angkat pedang tak kau. Lepas tu mari dalam niat nak bunuhmu. Jadi gitu. Tuhan pilih begitu. Rasulullah SAW sememangnya mengetahui niat jahat mereka berdua. Lalu baginda berdoa supaya Allah menghukum kedua-dua musuh yang jahat itu. Nabi doa, Allah Ta'ala hukum dua musuh yang jahat ini. Doa Rasulullah SAW diperkenankan Allah. Arbad terus disambut peti dalam perjalanan pulang. Arbadnya sambut di peti. Mati situ. Peti rendah. Arbad. Dan Amir dihinggapi penyakit kronik luar biasa. Dia diletakkan di atas kuda dan Allah mematikannya dengan hina. Orang tak ada dekat, buah atas kuda lagi mana tak tahu. Penyakit yang pelik, yang orang jajik nak pergi. Adapun Jabar bin Aslam, pemimpin yang ketiga, berakhir dengan menganut Islam bersama kaumnya. Yang ketiga masuk Islam. Jabar masuk Islam. Demikianlah contoh pemimpin angkuh, lagi biadab, yang bersifat iblis menjadi kafir dengan sebab takabur. Sehingga menolak yang benar walaupun mengetahuinya. Ini perangai iblis. Tahu Islam itu benar, Nabi itu baik, tak mau ikut. Sombong. Di mana sifat takabur menghalang hidayah. Kerana sifat itu tidak melayakkan hidayah si Allah. Kalau orang itu takabur, cerdik macam mana pun, bijak macam mana pun, tak dapat hidayah. Alim macam mana pun tak dapat hidayah. Macam iblis. Iblis itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni dia enggan, tak mau ikut kata Allah Taala, dia sombong, termasuk orang kafir. Jadi kita kena ikhlas dengan agama Islam ni. Orang yang tak ikhlas dengan agama, dia alim macam mana pun, bijak macam mana, kaya macam mana sekalipun, tak dapat hidayah daripada Allah. Rasulullah SAW tidak melayan orang yang mahu membeli Islam dengan pangkat dan kemegahan, kerana Islam seperti itu tidak mencapai hadaf risalah. Hadaf ni matlamat risalah Islam, dan tidak dibina di atas nawaitu yang sebenarnya. Itu menunjukkan bahawa Nabi tak terima orang yang mari nak pakat. Mari nak benda, nak ikut Islam ni nak benda. Nak ikut Islam nak pakat. Memanglah kalau ikut dalam Islam ni, bila Islam menang, boleh pakat tu. Bolehlah benda tu. Mengikut qada masing-masing. Bukan tak boleh benda. Benda tu datang kemudian. Pangkat tu diatur kemudian. Allah Ta'ala menentukan. Jadi kita ikut Islam ni, jangan tujuan ni kerana nak pakat, kerana nak benda, nak kedudukan. Kalau niat tu, Allah Ta'ala tak beri hidayah. Cerdik macam mana pun. Dengan sebab itu kita kena muhasabah diri. Ikut Islam ni mesti kena ikhlas. Kalau dah ikhlas, tak dapat hidayah daripada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan Bani Hanifah. Kabilah ini dipimpin oleh pembohong besar, lagi menyesatkan, bernama Musailamah. Dikenali dengan Musailamatul Kadzab. Musailamah pembohong besar. Al-Kadzab, pembohong besar yang sangat bohong.
Al-kadhib yang bohong, kadzab yang paling bohong. Dia datang ke Madinah mengetuai kaumnya dengan cara yang angkuh lagi biadab. Semasa dia sampai, Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ketika itu baginda SAW memegang pelepah tamar. Baginda pegang pelepah kemau. Sebaik sahaja bertemu Rasulullah SAW, Musalamah terus meminta supaya dia dilantik menjadi ketua yang memerintah sebahagian daripada wilayah Islam. Itu minta jawatan. Lantik dia jadi ketua, memerintah sebahagian wilayah Islam. Jadi perangai minta jadi nak lantik ketua ni perangai Muslim kazab. Perangai orang yang sangat sesat. Dengan tegas Rasulullah SAW menjawab, seandainya engkau meminta pelepah yang ada di tanganku ini, sekalipun nasaya aku tidak berikan kepadamu. Kata Nabi. Kalau minta pelepah sama di tangan aku tak beri padamu. Pelepah sama, pelepah kema. Maha mana sangat. Jika engkau berpaling, tadah Allah pasti akan membinasakanmu. Urusan agama Allah tidak sekali berjalan bersamamu. Ini dia sahabatku yang akan menjawab seterusnya kepadamu. Sambil menunjukkan kepada Qais bin Syammas radhiyallahu an, Rasulullah SAW beredar meninggalkan majlis. Nabi kata, soalan berikutnya biar orang ni jawab. Nabi suruh sahabat Qais bin Syammas radhiyallahu an, ini padang muka dia. Tanya dia pula. Sambung, Nabi tinggal dia. Diriwayatkan bahawa Musailamah berkata kepada kaumnya bahawa syarat untuk dia masuk Islam ialah melantiknya menjadi pemimpin yang menguasai sebahagian wilayah bumi. Sebahagian wilayah dunia. Dia jadi pemimpin. Rasulullah SAW memberitahu sahabatnya bahawa baginda SAW bermimpi gelang emas berada di tangannya yang sungguh tidak menyenangkan hatinya. Maka dia perintahkan supaya meniup kedua gelang. Apabila dia tiup, gelang-gelang itu tiba-tiba terbang, melepaskan tangan Rasulullah SAW. Baginda mentakwilnya dengan kelahiran dua pembohong besar yang mengaku menjadi Nabi di masa hayatnya. Dalam hayat Rasulullah SAW, mereka ialah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah dan Tulaihah Al-Ansi dari Sana'a, Yaman. Nabi beritahu sahabat, Nabi mimpi. Gelang emas duduk di tangan dia. Dua gelang emas. Gelang emas ni haram mengikut hukum Islam. Nabi sangat tak senang gelang emas ada di tangan. Lalu Nabi diperintah dalam mimpi itu ciup cambuk gelang itu terbang, hilang. Lalu Nabi mentakwilkan gelang emas ni menandakan akan berlaku peristiwa besar. Di zaman dia masih hidup, dua orang pembohong akan zahir mengaku jadi Nabi. Memang berlaku sungguh. Yang pertama ialah Musailamah Al-Kadzab, Bani Hanifah, pemimpin dia yang datang tadi. Yang kedua Tulaihah Al-Ansi di Yaman, Sana'a. Nanti kita akan baca kisah dia dalam buku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bersama kita baca di sini. Tulaihah ni juga mengaku jadi Nabi menggunakan sihir. Dan berjaya mengumpulkan pengikut dia. Bermahrajalela selepas wafatnya Nabi SAW. Dan ada seorang ulama daripada Yaman yang hebat, yang menentang Tulaihah Al-Ansi ni. Lalu Tulaihah suruh hidupkan api, campurkan dia ke dalam api yang dia bakar. Tiba-tiba tak angus. Macam Nabi Ibrahim, tak angus. Tak angus. Lalu Tulaihah suruh lepas dia, bahaya ni orang ni. Nanti Allah dia punya pengaruh. Dan sahabat ni pergi melarikan diri ke Madinah, selamatkan diri.
zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Saya akan baca kisahnya. Dan dia duduk dalam Masjid Nabawi, duduk kat tiang masjid. Sayyidina Umar pergi tanya dia, awak daripada mana? Daripada Yaman. Sayyidina Umar tanya, betul ke aku dengar cerita ada seorang di Yaman ni tolehah capuk dalam api tak angon? Betul, dia kata. Dia tak mengaku dia, betul lah. Sayyidina Umar kata, ke awak? Ya, saya. Alhamdulillah, saya telah sempat bertemu dengan umat Muhammad yang dapat kelebihan Nabi Ibrahim. Lalu dibawa menghadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan telahan ini akhirnya berjaya dihapuskan oleh orang-orang Islam di Yaman, dipimpin oleh anak-anak Bazan. Bazan ini ialah gubernur Parsi yang masuk Islam zaman Nabi SAW. Bazan ni meninggal, tinggal anak dan isteri dia. Tolehah ni menawan tempat tinggal Bazan. Anak-anak Bazan ni setia dengan Islam. Bersama dengan orang Yaman membunuh Tolehah. Dan Tolehah dipancung lehernya. Di waktu subuh dibawa kepada dia di masjid sana. Dipanggil orang ramai datang beramai-ramai, bertakbir, semangat. Kerana gerakan dia tewas. Ini cerita Tolehah, kita akan baca dalam kisah yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Salamah ni kita baca di sini. Musalamah al-Kadzab menulis surat kepada Rasulullah SAW. Dia tulis surat. Lepas dia balik ke tempat, dia tulis surat atau ke Nabi. Suratnya berbunyi, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Amma ba'du. Fa inni qad asyraktu fil amri ma'aka. Wa inna lana nisfal ardi. Wa laysa Quraisy qauman ya'dilun. Wa inna lana nisfal amri. Wa laysa Quraisy qauman ya'dilun. Daripada Musalamah Rasulullah, mengaku dia Rasulullah, kepada Muhammad Rasulullah, adapun selepas itu aku bersamamu dalam urusan menjadi Rasul. Untukku separuh daripadanya, tetapi puak Quraisy bersifat tidak adil, membolot semua untuknya. Ditugaskan 2 orang pengikutnya membawa surat itu. Apabila Rasulullah SAW bertanya kepadanya, mereka menjawab bahawa mereka percaya Musalamah adalah Rasulullah. Utusan ini beriman kepada Musalamah. Utusan untuk bawa surat ni. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu qatilan rasulan laqataltukuma." Kalau aku diizinkan untuk membunuh utusan, nescaya aku bunuh kamu berdua, kata Nabi. Kalau Allah izin aku bunuh utusan, aku bunuh muda orang ni. Tapi kalau kerana mu ni utusan, aku tak bunuh. Kerana hukumnya tak membenar membunuh utusan daripada musuh. Di sini menunjukkan bagaimana Islam memberi perlindungan diplomatik kepada utusan pihak yang lain. Dan sebab itu bunuh duta, bom kedutaan salah dari hukum syarak. Kedutaan asli di negeri kita tak boleh sekali-kali. Walaupun daripada negara yang berperang dengan kita, ada kedutaan di sini, kita tak boleh bom, tak boleh bunuh kerana mendapat perlindungan diplomatik. Ini hadisnya. Sehingga utusan Musalamah al-Kadzab yang Nabi sangat marah tu, bawa surat, dia mengaku dia percaya Musalamah. Nabi kata, kalau Allah izinkan aku bunuh kamu berdua ni, aku bunuh. Tapi kan Allah tak izin membunuh utusan, maka aku tak bunuh. Di sini menunjukkan bagaimana hukum memelihara diplomat. Ini kita kena sedar. Walaupun daripada negara musuh. Rasulullah SAW memerintah supaya surat pembohong itu dijawab. Rasul sahabat itu surat jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah
yang paling bohong. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Adapun selepas itu, maka sesungguhnya bumi adalah milik bagi Allah. Ia mengurniakan kepada sesiapa yang ia kehendaki dalam kalangan hamba-hambanya. Dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Itu surat Nabi jawab kepada Muhammad. Surat yang beradab. Surat yang beradab, berdiplomasi. Nabi tulis surat. Walaupun Musailamah yang dengan angkuh mengisytiharkan dirinya menjadi Rasul dengan menunjukkan sihir yang kononnya mukjizat. Dia tunjuk sihir mukjizat dia. Musailamah ni. Tetapi terbalik dengan kehendaknya. Tuhan jadikan terbalik. Yang diminta sembuh kepada mata yang sakit sebelah mata, tiba-tiba kedua-dua belah mata menjadi sakit. Orang sakit mata sebelah. Pergi kat dia, dia embuh nak suruh baik, dua-dua je sakit pula. jadi macam tu. Dia jawab, dia autar pula. Dia kata, oh sebab akaman ni dah ikhlas. Dan lain-lain penipuan. Sehingga ramai pengikut yang terpengaruh kerana agama yang dia ajar boleh berzina. Agama dia boleh berzina. Menerima arak dan lain-lain maksiat. Akhirnya ajarannya dibinasakan dan dirinya sendiri dibunuh di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentera Islam menyerang Musailamah yang mempunyai puluhan ribu badan tentera. 70-80 ribu badan tentera. Diserang sama Abu Bakar. Peperangan yang sengit berlaku. Khalid bin Walid memimpin tentera Islam. Tentera dia kuat. Mula-mula Muhammad mula-mula Ikrimah bin Abu Jahal pergi Sayyidina Bakar minta jangan serang sehingga Khalid balik datang. Ikrimah ni nak dapat kelebihan, dia menang. Dia perang tak tahan, kuat tentera bersama sehingga Khalid balik datang. Khalid ni panglima yang handal dan berjaya mengepung kubu kota pertahanan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah berjaya dibunuh. Peristiwa mengaku jadi Nabi. Perlu dipahami dan diimani, menunjukkan bahawa Allah telah menamatkan kenabian dan kerasulan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi wahyu pelantikan Rasul dan kitab Allah selepas Al-Quran. Maka sesiapa yang mengaku menjadi Nabi atau Rasul, kafirlah ia. Dan kafirlah juga sesiapa yang mengikutnya. Umat Islam wajib menentang dan memeranginya habis-habisan sehingga dihapus ajaran dan pengikutnya yang tidak bertaubat. Umat Islam secara fardu ain wajib mengetahui perkara ini dengan penuh keimanan. Kita kena tahu, tiap-tiap orang Islam kena tahu bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Quran kita yang paling akhir, penutup. Bukan Nabi yang mengaku, Allah Ta'ala yang mengisytiharkan. Melalui Nabi-Nabi zaman dahulu. Semua Nabi-Nabi zaman dahulu diberitahu akan zahir Nabi akhir zaman. Dalam kitab-kitab suci agama. Bukan saja agama Samawi, termasuk agama Hindu dan agama-agama lain menyebut tentang Rasul akhir zaman. Jadi, dinyatakan oleh Allah Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Lepas ni dunia akan kiamat. Akan tamat ajalnya, ditentukan oleh Allah. Akan muncul dunia baru ataupun hari kiamat. Hari kebangkitan yang selama-lamanya. Allah Ta'ala tamatkan ajal dunia dengan tanda paling besar. Kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim. Ini wajib kita kena tahu. Orang Yahudi Kristian pun tahu. Dan kita agama Hindu pun ada sebut. Kita agama lain pun ada sebut perkara ni. Cuma sami-sami mereka menyembunyikan hakikat yang sebenar. Oleh kerana itu, fardu ain bagi orang Islam. Kena tahu betul ada Nabi selepas Muhammad SAW. Barang siapa yang ikut Nabi palsu lepas Muhammad, nak nyata Nabi palsu, maka jadi kafir. Keluar daripada Islam. Dan orang Islam wajib menentang tentang pengakuan zahir Nabi selepas Muhammad SAW.
Pengajaran daripada kedatangan wufud menghadap Nabi SAW. Sesungguhnya kita baca kesimpulan rombongan-rombongan yang datang menghadap Nabi. Sebenarnya rombongan yang datang menghadap SAW lebih ramai dan berlipat kali ganda daripada yang disebut di sini. Sehingga dianggarkan melebihi 70 rombongan yang mewakili seluruh kabilah Arab yang mendiami semenanjung tanah Arab yang luas itu. Rombongan-rombongan yang disebut di sini sekadar contoh untuk diambil pengajaran. Rasulullah SAW mengambil sikap terbuka kepada semua, sama ada yang datang dengan menganut Islam atau tidak. Kedatangan mereka mempunyai pelbagai matlamat. Ada yang datang sekadar untuk berbai'ah atau untuk mempelajari Islam secara lebih dekat dan langsung daripada Rasulullah SAW. Ada yang datang dengan ikhlas masuk Islam, bai'ah, berjuang dengan Nabi untuk menegakkan Islam. Ada yang datang belum menganut Islam. Kedatangannya untuk mendapat pengetahuan yang jelas, atau yang datang kerana terpaksa dengan hati yang masih degil dan tebal dengan jahiliah. Ada yang datang untuk minta penjelasan apa dia Islam. Ada yang datang dengan hati yang degil, terus kafir macam Musliman tadi. Kadang-kadang kedegilan dan kejahilan meledak tanpa dapat disembunyikan. Rombongan-rombongan tersebut yang disebut dia dalam bahasa Arab dengan perkataan wufud, mereka boleh dibahagikan kepada 3 keadaan. Yang pertama, mereka yang masuk Islam dengan mudah. Kebanyakan mereka datang dari Yaman dan sekitarnya. Mereka tidak bersekongkol dengan musyrikin Quraisy dan lain-lain yang berperang dengan Rasulullah SAW. Tindakan Rasulullah SAW mengekalkan raja-raja dan ketua-ketua kabilah yang menganut Islam, menarik lebih ramai lagi kabilah-kabilah di kawasan itu menganut Islam. Dan kesemua mereka menjadi raja-raja dan pemimpin-pemimpin yang adil, lagi berakhlak mulia bersama Islam. Satunya berdakwah dengan baik dan berjihad dengan gagah berani. Yang pertama, banyak Yaman dan sekitarnya. Mereka ni datang jumpa Nabi yang masuk Islam, termasuk raja-raja. Apa yang menarik raja-raja tak dia pecat, terus jadi raja juga. Dia juga raja. Dan memerintah dengan Islam, menjadi raja-raja yang adil. Di mana pengaruh raja-raja Yaman yang masuk Islam lah datang ke Nusantara. Nusantara, pedagang-pedagang dia mari di sini, raja-raja Nusantara ni masuk Islam, dan Islam mengekalkan mereka jadi raja. Jadi raja juga. Kerana mereka menganut Islam. Tekak jadi raja, tak dipecat. Dan minta mereka melaksanakan hukum Allah dengan adil. Raja-raja ni banyak yang melaksanakan syariat. Bahkan keseluruhannya masa itu. Mereka tak dipecat dan mereka menjadi pendakwah, berjihad bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dan menjadi pendakwah termasuk di Nusantara ni. Nusantara ni dikekalkan raja-raja. Yang kedua, datang menyerah diri dengan keadaan ingin mengetahui dan mempelajari Islam pada awalnya kerana takut dengan kekuatan negara Islam yang gagah perkasa. Akhirnya memahami Islam dan bersama Islam dengan ikhlas, dengan hidayah dan berkat kurniaan Allah SWT. Yang kedua, datang serah diri kerana tak boleh lawan. Bala tentera Islam sangat kuat, gagah perkasa, tak boleh lawan. Dengan pertolongan Allah, tentera Islam tak boleh dikalahkan. Semua kabilah-kabilah kalah berperang, menyebabkan yang baki itu takut, datang serah diri, masuk Islam dan ikhlas dengan Islam. Yang ketiga, datang ditolak oleh arus Islam dan gelombangnya yang kuat, terutamanya selepas perang Mu'tah yang hebat menentang Rom dan sekutunya yang lebih besar, berkali ganda dibandingkan dengan jumlah tentera Islam yang sangat kecil. Peperangan Mu'tah mengubah suasana politik. Pada tentera Islam yang kecil menghadapi tentera Rom, tak dikalahkan. Ini hebat. Tentera yang kecil tak boleh dikalahkan oleh kuasa besar dunia. Menggerunkan kuasa-kuasa besar, menyebabkan kabilah-kabilah ini takut. Peperangan Tabuk memberi kesan yang lebih besar dan meluas. Tabuk itu juga tentera Rom berundur, tak jadi perang.
Ada yang datang dengan semangat jahiliyah yang masih menebal tetapi menyerah kalah dan duduk di bawah pemerintahan Islam tanpa menganut Islam. Mereka dijinakkan dengan keadilan Islam dan sifat Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum yang begitu murni dan menarik. Mereka ni pada asalnya terpaksa masuk Islam. Tapi tengok akhlak Nabi baik. Akhlak sahabat-sahabat baik. Menyebabkan mereka segan dan mereka dididik dengan akhlak Nabi dan sahabat-sahabatnya. Benih tarbiyah yang ditanam oleh Rasulullah SAW ke dalam diri mereka yang melahirkan sifat-sifat yang terpuji yang menarik. Di samping itu ada juga yang dijinakkan dengan harta zakat, faid dan ghanimah yang agak lama sehingga ianya berlanjutan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Ada yang dijinakkan dengan harta. Nabi beri zakat bagi amal Allah. Nabi beri daripada faid, daripada cukai. Dia beri kepada mereka untuk tarik mereka kepada Islam. Ini bukan risuah. Ini dakwah. Kepentingan agama lain pada risuah. Kena faham. Kepentingan bukan kepentingan diri manusia. Kepentingan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri zakat. Bukan para ulama mengatakan bagi amal Allah ada 3 jenis. Yang pertama, yang sudah masuk Islam. Untuk dijinakkan lagi rapat dan mesra dengan Islam, lebih kuat lagi. Yang kedua, yang dijangka masuk Islam. Dia beri juga bantuan. Yang ketiga, dia tak bermusuh dengan Islam kalau beri bantuan. Ini termasuk bagiannya. Ini pendapat mazhab Maliki. Ada juga segelintir yang angkuh dengan sikap dan sifat jahiliyah. Mereka terus memerangi tentera Islam. Walaupun setelah wafatnya Rasulullah SAW, golongan ini bergabung dengan kumpulan yang murtad dan pengikut pembohong-pembohong besar, nabi-nabi palsu yang menarik pengikut dengan hawa nafsu menghalalkan yang haram seperti zina, arak, merampok dan lain-lain, serta ajaran tanpa salat dan ibadat yang lain. Penentangan terhadap golongan ini memakan masa sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Puak-puak yang degil berperang. Bila Nabi wafat, bergabung dengan puak yang murtad. Ada puak yang masuk Islam murtad semula. Bergabung dengan puak-puak yang degil ini. Dan dilindungi oleh kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Kita akan baca kemudian. Namun mereka dipadamkan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Utusan-utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi meneguhkan keislaman mereka yang telah menganut Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan-utusan yang terdiri dari kalangan ulama dan umara, pemimpin para sahabat radhiyallahu anhum yang berwibawa untuk mendidik dan melahirkan pendakwah, pemimpin dan mujahid yang meneruskan penyebaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Di luar semenanjung tanah Arab, di antara langkah yang bijak, mengurus dan mentadbir negara yang besar, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah menghantar utusan-utusan, wakil-wakil, kalangan ulama-ulama sahabat dan pemimpin-pemimpin masyarakat, orang yang berpengaruh, yang bijak. Dihantar ke wilayah-wilayah. Tujuannya untuk mentadbir dan mendidik rakyat supaya kuat Islamnya, beramal dengan ajaran Islam, menyebarkan Islam dan berjihad menentang musuh-musuh Islam, mempertahankan Islam. Ramai sahabat-sahabat yang dihantar. Di antara mereka yang diutuskan ialah Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhumah. Ini 2 orang ulama sahabat yang terkenal. Mu'adz bin Jabal daripada Madinah dan Abu Musa al-Asy'ari daripada Yaman, yang datang masuk Islam. Dia ni alim.
Rasulullah SAW mengutuskan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bersama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an yang berasal dari negeri Yaman. Masing-masing ditugaskan daerah yang berasingan. Mu'ad bin Jabal ditugaskan di wilayah selatan, Yaman Selatan. Dan Abu Musa al-Asy'ari di utara. Dibahagi wilayah. Selatan Mu'ad bin Jabal, utara Abu Musa al-Asy'ari. Asy'ari ini dia alim dan qari, terkenal dengan bahasa Quran, sedap. Rasulullah SAW berpesan kepada mereka dengan bersabda, yassira wa la tu'assira, wa basyira wa la tunaffira. Kamu berdua permudahkan, jangan memayahkan. Mengembirakan, jangan meliarkan. Ada orang cinuk, jangan meliarkan orang. Ajar semayang fardu dulu, 5 waktu. Bila rajin semayang fardu, barulah ajar semayang sunat. Jangan sak-sak tahajud selalu. Kawan tu 5 waktu, apa nak lekat lagi, suruh tahajud dah. Gerak tengah malam. Itu tak kena lah. Ajar yang wajib dulu. Yang mudah-mudah dulu. Jinakkan mereka. Jangan diakan mereka. Setelah mereka jinak, barulah dia ajar perkara yang sunat. Dengan maksud uslub dakwah. Mengajak manusia kepada Islam dengan perintah-perintah dan tugas-tugas yang ringan dan mudah dilakukan. Jangan bebankan dengan perkara yang ringan, dilaksanakan dengan cara yang menjinakkan. Terlebih dahulu, jangan menakutkan dan meliarkan orang daripada Islam. Caranya, jinak orang daripada Islam. Jangan dia orang dengan Islam. Kalau orang Melayu, ajak orang masuk Islam, yang pertama sunat dulu. Bukan semayang dulu, sunat dulu. Padahal sunat ni khilaf ulama. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata tak wajib. Semayang tak ada khilaf ulama. Ada dia kena sunat. Tak sah semayang. Benda khilaf. Khilaf. Ulama-ulama khilaf. Kawan tu takut nak sunat. Biar dia masuk Islam dulu. Ni nak masuk Islam mungkin kena sunat ni. Tak kena cara tak pandai. Tak kerti bodoh. Tu kena dakwah ni bodoh. Dan Nabi ajar dakwah orang menjinakkan. Benda yang tak ada khilaf ulama. Benda yang ada khilaf ulama tu belakang dulu. Ni duk tekan benda-benda yang khilaf ulama tu. Kunuk dulu, apa dulu. Bukan takbir niat dulu. Ini. Jadi ringankan dia dengan Islam. Rasulullah SAW bersabda, innaka lata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum far'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa in ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawatin fil yawmi wal laylah fa in ata'u laka bidzalik fa akhbirhum أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Ini pesanan yang sangat menarik. Nabi kata kepada Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya engkau akan menemui golongan ahli kitab, penganut Yahudi dan Kristian. Di Yaman ni ada ahli kitab. Orang Yahudi, orang Kristian. Dia sudah ada kitab. Maka apabila engkau menemui mereka, ajaklah mereka supaya mengaku bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Ini dulu. Mula-mula ajak mereka mengucap 2 kalimat syahadat.
Jangan beritahu lain. Ajak mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Masuk Islam. Apabila mereka mengikutmu dalam perkara itu, beritahu kepada mereka bahawa Allah telah mewajibkan ke atas mereka mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Setelah mereka mengucap, baru beritahu kalau jadi orang Islam ni sembahyang 5 waktu. Jangan start masuk Islam ni kena mengucap sembahyang 5 waktu, kena puasa, kena ni lalu. Beritahu sesa. Itu cara dia beritahu satu-satu. Jangan start tokoh lalu. Ini cara dakwah kita kena sedar. Apabila mereka mematuhimu dalam perkara itu, mereka dah semayang. Sudah semayang, beritahu lagi kepada mereka bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka sumbangan daripada orang-orang yang kaya dalam kalangan mereka. Lalu dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat kepada bantuan dalam kalangan mereka. Beritahu zakat. Zakat ni diambil daripada orang kaya, bukan orang miskin. Orang miskin tak kena zakat. Mana-mana orang kaya, sama ada pertanian, ataupun ternakan, ataupun perniagaan, dia ambil sikit daripada harta orang kaya ni untuk beri pada orang yang memerlukan pertolongan. Orang fakir, orang miskin, hamba orang dan sebagainya. Maka sekiranya mereka mentaatimu dalam perkara itu, bila mereka keluar zakat, maka jauhilah daripada mencabuli harta benda mereka. Jangan mereka cekau ambil. Biar diberilah. Ikut dia buat mana-mana zakat itu. Kena, no ni, ambil harga. Ikut nak buat aku harga aku suka dia lah. Maka takutilah doa orang yang dizalimi. Kerana tiada hijab, tiada dinding di antara doanya dengan Allah. Jangan mengambil harta orang muda-muda. Termasuklah ambil zakat. Ambil dia tak reda. Mereka ambil. Tiba-tiba lebih. Jadi zalim. Kalau buat zalim ni, doa makbul. Doa yang kena zalim diterima oleh Allah Ta'ala. Tak ada hijab. Jangan buat zalim. Walaupun dalam mengambil zakat. Apa lagi? Berzakat dok, apa dok? Zalim tak semena-mena. Lagi teruk lah. Ini uslub pendekatan. Hadisnya juga menyatakan uslub mengajar agama kepada orang-orang yang baru mengenali Islam. Atau baru saja masuk Islam. Orang baru masuk Islam. Ajak sikit-sikit. Oleh kerana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditugaskan di kawasan yang belum meluas Islamnya. Mu'adz bin Jabal ni tugaskan di selatan. Orang tak ramai masuk Islam. Abu Musa Asy'ari ni tempat orang ramai Islam dah. Dan masih ada musuh-musuh. Ada musuh pula. Maka dia diiringi oleh bala tentera. Asy-Syarqati meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, bala tentera Islam yang ikut Mu'adz bin Jabal. La tuqatiluhum hatta tad'uuhum. Fa in abaw fala tuqatiluhum hatta yabda'ukum. Fa in bada'ukum fala tuqatiluhum hatta yaqtulu minkum qatilan. Thumma aruhum dhalika al-qatil. Wa qulu lahum hal ila khairin min hadha sabil. Fa an yahdiyallaha ala yadayka rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alaihi syamsu wa gharabat. Maksudnya, jangan kamu perangi mereka. Jangan serang. Sehingga kamu dakwah mereka. Dakwah dulu. Jika mereka enggan, maka jangan kamu perangi mereka. Orang yang mana orang lembut. Jangan serang lagi. Sehingga mereka mula memerangi kamu. Mereka serang kamu. Maka jika mereka memerangi kamu, maka jangan kamu memulakan serangan. Sehingga mereka membunuh dalam kalangan kamu. Sebab begitu. Jangan serang. Dia bunuh orangmu seorang. Bunuh orangmu. Apabila mereka membunuh salah seorang dalam kalangan kamu, mati syahidlah.
tunjukkan kepada mereka mayat orang yang dibunuh itu. Dan katakan kepada mereka, adakah ini caranya yang lebih baik? Tanya dia. Jangan sekarang lagi. Maka sesungguhnya kamu berjaya mengislamkan seseorang itu dengan hidayah Allah, disebabkan jasamu adalah lebih baik, lebih kepadamu daripada tempat naik dan jatuhnya matahari. Besar kelebihan mengislamkan orang. Dia bunuh orangmu tak apa. Jangan mustahak bunuh. Bila dia bunuh, tunjuk. Ni ke? Baik cara ni. Dia nak juga bawa perang. Biar dia insaf, dia masuk Islam. Kejayaan mengislamkan orang sangat besar pahalanya. Pesanan yang sangat besar artinya, supaya berusaha sedaya upaya menjinakkan manusia dengan Islam, walaupun terpaksa mengalami korban. Oleh kerana masyarakat Yaman agak terbuka dan tidak agresif seperti masyarakat Arab yang lain. Orang Yaman ni lembut, tak macam Arab lain, dia lembut. Ada orang kata dia pegang kambing. Orang Arab lain pegang buta. Orang pegang kambing ni lembut pada orang pegang buta. Buta ni binatang besar, kasar lah. Kambing binatang lembut, kecil, lemah. Mempengaruhi kehidupan manusia. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan para utusannya supaya lebih berlembut ketika berhadapan dengan mereka. Ternyata selepas itu keseluruhan penduduk Yaman menerima Islam dengan mudah tanpa peperangan. Habis orang Yaman masuk Islam. Tidak dengan perang. Keadaannya berbeza dengan masyarakat Arab yang lain yang bersifat agresif, sehingga memaksa jihad berperang bagi meninggikan kalimah Allah dan mempertahankan dakwah serta melindungi umat yang telah Islam dan bukan Islam yang bernaung di bawah rahmat Allah yang lahir dari Islam. Orang Arab lain kasar, terpaksa kena berperang, melindungi pendakwah, melindungi orang bukan Islam yang tunduk bawah kajian Islam. Dia kacau juga. Yaman tidak. Orang Yaman ni lembut. Oleh kerana Mu'ad bin Jabal ditugaskan juga dalam perkara ilmu dan hukum Islam, maka Rasulullah SAW menemu ramah beliau untuk memastikan keilmuannya sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama. Rasulullah interview dia. Sayyidina Ali dah interview. Saya tahu dah. Mu'ad bin Jabal ni interview. Jadi interview ni, temu ramah ni satu cara nak pilih orang. Pegang jawatan. Sebut dalam hadis. Lamma ba'asulullah SAW Mu'ad bin Jabalin qadiyan ila al-Yaman. Faqala Rasulullah SAW, bima taqdi? Qala bima fi kitabillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid fi kitabillah, qala aqdi bima qada bihi Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid bima qada Rasulullah, qala ajtahidu bi ra'yi wa la alu. Qala sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulillah bima yurdi Rasulullah. Manakala Rasulullah SAW mengutuskan Mu'ad bin Jabal untuk menjadi hakim di negeri Yaman. Jadi gubernur, jadi hakim. Dia itu hakim. Kerana dia ni faqih, alim. Rasulullah SAW bersabda, dengan apakah engkau mengendalikan hukuman? Nak hukum orang macam mana? Mu'ad menjawab dengan kitab Allah. Kitab Allah. Sabda Rasulullah SAW, jika engkau tidak dapati dalam kitab Allah, tak ada dalam Quran macam mana? Mu'ad menjawab, saya berhukum dengan apa yang telah dihukum oleh Rasulullah. Rasulullah buatlah. Sabda Rasulullah SAW, jika engkau tidak dapati apa yang pernah dihukum oleh Rasulullah, tak pernah aku hukum. Tak jumpa. Mu'ad menjawab, saya berijtihad dan saya tidak cuai. Berijtihad, bersungguh. Berfikir bersungguh, kaji dengan mendalam nak jatuh hukuman. Sabda Rasulullah SAW, segala puji bagi Allah
yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diredai oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Allah cukup pada Allah Ta'ala. Hadis ini menunjukkan keluasan sumber hukum Islam, sehingga tidak putus dengan setiap masalah. Walaupun perkara baru yang tidak wujud di zaman Rasulullah SAW, dasar inilah yang melahirkan sumber-sumber hukum Islam. Seperti ijma', sepakat para ulama'. Dan juga qiyas, perbandingan dengan hukum yang terdahulu. Ijma' ulama' sepakat ulama'. Tak ada orang Quran ada, ulama' sepakat. Qiyas ni bandingan. Contohnya, arak diharamkan kerana mabuk. Dadah tak ada zaman Nabi. Mabuk juga, maka qiyas. Haram macam arak juga. Candu itu juga. Dia syarat-syarat yang tidak memesongkan dari prinsip syariat Allah. Tak pesong dari prinsip syariat Allah. Maqasid syariat, tujuan syariat. Setelah memberi nasihat dan bertanyakan persoalan, tiba-tiba bersabda perumahan. Bersabda. Sabda yang mengejutkan. Ya Mu'ad, innaka asa an la talqani ba'da ami hadha. Wala'allaka asa an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Wahai Mu'ad, mudah-mudahan engkau tidak bertemu lagi denganku selepas ini. Engkau hanya melalui masjidku dan kuburku. Kejut, Mu'ad. Tak temu dengan aku. Aku mati. Tak sempat. Mu balik, mu tengok masjid aku, tengok kubur aku. Di sini Mu'ad tidak dapat menahan perasaan yang sangat sedih. Berpisah sehingga menangis. Sebenarnya seperti yang disabdakan, berlakunya peristiwa kewafatan Rasulullah SAW ketika Mu'ad bertugas di Yaman. Tak dang jumpa Nabi. Betul Nabi kata, mu tak dang aku Mu'ad, aku mati. Jadi, demikianlah cara memilih dan melantik pegawai atau petugas yang penting setelah diyakini ilmu dan akhlaknya yang mulia, disertakan dengan pesanan dan nasihat yang penting. Mu'ad bin Jabal sentiasa berhubung, bertanya khabar dan nasihat menasihati dengan rakannya Abu Musa al-Asy'ari. Wallah.